Kita syukur kepada Allah. Cara kita beribadat, ambil daripada Imam Syafi'i. Saya akan sebut kat tuan-tuan, macam mana tok-tok guru Imam Syafi'i ni, dia belajar semayang daripada Muslim Ibn Khalid Az-Zinji, kemudian Ibnu Juraij, kemudian naik ke atas, sampailah Atha ibn Abi Rabah, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Imam Syafi'i dia semayang, sebab tu tuan-tuan, hak kita duk belajar fiqh tu, bila sebut angkat takbir takat mana, angkat takbir takat tu. Kita tak ikut angkat takbir kan? Ni sama ni, kita tak ikut. Kita itu lah. Tangan tak tahu mana? Ikut dan kiri atas kanan, kanan atas kiri, genggam tang siku pun ada. Bila Imam Syafi'i semayang, ulama kata kami tidak pernah melihat solat seindah solat beliau. Sebab apa? Sebab tengok tok guru dia belajar semayang daripada siapa? Daripada Muslim bin Khalid. Hak saya sebut nama ni tuan-tuan, semua bukan nama tok guru Imam Syafi'i ni, semua orang-orang yang keilmuan dan kewarakan seperti mereka sudah tak ada pada zaman ni. Tak ada. Dia baca Quran, dia ada tok guru dia sampai ke Rasulullah, Imam Syafi'i. Dia semayang, ada tok guru dia, cara semayang daripada tok guru dia sampai ke Rasulullah. Dia mengajar hadis daripada tok guru dia, daripada tok guru tu sampai ke Rasulullah. Ke mana atas? Hak tu kepentingan sanad. Hati-hati dengan suara-suara yang kata, Allah sanad apa sat-sat ambil sanad, sat-sat ambil sanad. Kan ada suara tu. Hati-hati. No? Itu suara sumbang. Itu suara sumbang. Para ulama daripada kurun 1 sampai kurun 14 dan 15, ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah ulama yang menitik beratkan sanad. Baca Quran ke, mereka berpakaian ke, mereka solat ke, mereka berzikir ke, kita tengok belajar pada siapa ni? Belajar pada sini. Sebab daripada sanad tu kita nampak bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang penting. No? Jadi kita beruntung cara semayang kita, cara puasa kita, cara haji kita, cara zakat kita daripada Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, hak kita angkat takbir, hak ulama duk ajar angkat daripada sini sampai ke sini. Tangan genggam, yang tu kena buat ceramah khas nanti tuan-tuan panggil cara solat secara sifat solat Nabi. No? Mengikut pandangan mata mazhab Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i menghurai hadis-hadis tentang solat, memahami hadis-hadis tentang solat, maka yang itulah terlahirnya cara solat mazhab Syafi'i. Tangan tak di mana, bila nak ke rokok, macam mana kedudukan rokok, tangan kita pegang apa, ada hak pegang paha, ada hak pegang bawah pada kepala lutut. Sebab tu orang tak tengok cantik solat kita. Sebab tak ikut sunnah langsung. Ada ratusan sunnah dalam solat yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ni adalah apa seperti mana yang mereka lihat guru mereka solat. Guru itu melihat gurunya solat. Guru tu naik sampai ke Atha ibn Abi Rabah, saya sebut Imam Syafi'i tadi. Melihat Abdullah bin Zubair solat, ni sahabat. Abdullah bin Zubair melihat Abu Bakar solat, dan Abu Bakar puluhan tahun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Lepas tu tuan-tuan tengok ulama-ulama besar solat sama aja. Hampir sama. Kita tak ikut langsung. Jauh nak dapat keberkatan dan pahala sunnah. Ni bila saya cerita ni baru kita, rupanya besar mazhab ni. Baru faham ni mazhab. Ya. Ulama-ulama mazhab ni lah yang hurai hadis kat kita. Macam mana Nabi buat keluar zakat, macam mana Nabi semayang, macam mana Nabi buat umrah, macam mana Nabi mentadbir negara Islam. Dan Imam Syafi'i juga memegang pentadbiran. Saya cerita. Sampai hampir dipenggal kepala dia oleh Harun al-Rashid.
Tu bukan hebat ke Harun al-Rashid? Macam mana boleh jadi macam tu? Kenapa sampai hampir dipenggal? Nanti saat tak masuk ni, lahir pun tak masuk ke. Hak kelahiran dia ni baru duk mukadimah. Tuan-tuan 2 kali ubah dah kaki. Lama tak dengar kuliah. Kan? Saya bersila dah ni. Subhanallah. Hebat ni para ulama ni tuan-tuan. Beruntung kita. Nombor 6 maklumat malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan betapa banyak pahala Al-Imam Syafi'i. Kesemua yang bermazhab Syafi'i hari ini berjumlah ratusan juta. Lebih 500 juta orang Islam atas muka bumi hari ini bermazhab Syafi'i. Sehari berapa kali lepas semayang? Kali? Lebih 500 juta semayang, puasa, zakat, haji. Yang tu baru sikit. Banyak lagi. Yang kesemuanya bermazhab Syafi'i, siang dan malam setiap saat duk masuk. Rasulullah lagi lah tuan-tuan, yang tu tak payah bahas lah. Rasulullah pun setiap detik masuk pahala. Orang selawat, orang sebut azan, sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan 24 jam sebagainya. Tu Rasulullah lagilah dahsyat kan. Ni Imam Syafi'i ni. Subhanallah. Bermula daripada ibu dia. Seorang ibu yang bawa dan tuntun tangan anak untuk pergi mengaji. Tu lagi, tu dah masuk tajuk ceramah dah tu. Pasal apa? Ibu, ayah pergi mana? Ayah di kedai kopi kah? Ayah di melepak kah? Bukan. Anak yatim. Anak yatim. Jadi yang tu lah, bila orang buat kebaikan berdasarkan apa yang kita ajak, walaupun kita tidur di rumah, kebaikan hak dia duk tengah buat tu masuk juga ke dalam buku amalan kita. Hak pahala dia buat tu, tanpa mengurangkan pahala orang yang buat tu, duk masuk kat kita. Mudahnya kita ajak orang baca Quran sampai dia boleh baca Quran. 100 orang anak murid dia, sepanjang hidup dia 100 orang boleh baca Quran dengan ilmu yang dia ajak. Ketika dia masih hidup, mereka ni duk baca Quran merata, duk masuk dalam pahala dia. Satu huruf budak tu sebut, satu huruf pemuda tu sebut, satu huruf wanita tu sebut dengan bacaan Quran, masuk kat tok guru Quran tu. Tuan-tuan bayang Imam Syafi'i banyak mana untuk dia. Daripada mula kecil sampai mati, insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipuji kesolehan dan kewarakan beliau. Tuan-tuan bayang macam ni lah. Tok guru beliau Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, saya ada ceramah tentang Imam Malik cara ringkas. Adalah sikit lepas rakam sikit kan pasal Imam Malik, tuan guru Imam Syafi'i. 7 tahun Imam Syafi'i mengadap dia. 7 tahun dengan Imam Malik saja, Kemudian Al-Imam Syafi'i juga melahirkan seorang anak murid nama apa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Tok guru pun mujtahid, anak murid pun mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal tu anak murid Imam Syafi'i, dan ramai lagi yang lain yang sekali kita sebut secara ringkas siapa lagi anak murid Al-Imam Syafi'i. Sebelum saya lupa, Tok guru Imam Bukhari kata dalam hadis nombor 1, qala al-Humaidi haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyan. Dalam hadis nombor 1 tu, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis nombor 1, tok guru nombor 1 yang dia sebut adalah Humaidi. Kenapa Imam Bukhari sebut nama Humaidi? Sebab Al-Imamul Humaidi Quraisy. Dia Quraisy. Maksudnya Tok Wan Imam Humaidi ni pun bertemu dengan Tok Wan Nabi kat atas. Bila ada hadis Nabi sebut qaddimu Quraisyan, dahulukan Quraisy. Kalau ada ulama yang ramai, dahulukan Quraisy. Maka Imam Bukhari dia dahulukan tok guru dia nama Al-Humaidi, sebab Humaidi ni Quraisy. Untuk pengetahuan kita semua, Humaidi ni anak murid Imam Syafi'i. Subhanallah. Sebut tu cukup dah, tak payah sebut lagi hak ratus-ratus yang lain, tak payah sebut dah. Tuan-tuan,
Humaydi ni, tuan guru Imam Bukhari ni, dia tu murid kepada Al-Imam Syafi'i. Mengaji fiqh dengan Imam Syafi'i. Mengaji fiqh dengan Imam Syafi'i. Ni fiqh yang tuan-tuan amalkan ni. Dia menuntut dengan Imam Syafi'i. Sebab tu kalau mai satu suara sumbang yang lain, sebelum saya lupa, mai satu suara sumbang yang lain, tuan-tuan ingat. Tak payahlah mazhab-mazhab, kita ambil terus daripada Quran dan hadis. Itu suara sumbang. Hati-hati. Wal'iyadhu billah. Dia kata tak payahlah mazhab-mazhab ni. Mazhab-mazhab ni bukan ada dalil. Mazhab itulah dalil. Ni kita mazhab Syafi'i, mazhab itulah dalil sebenarnya. Tuan-tuan, dan tengok siapa yang memikul mazhab ini. Mazhab Syafi'i ini, siapa yang memikul mazhab ini. Tuan-tuan tengok ulama dia. Ratusan ulama hadis, pakar-pakar hadis, pakar-pakar fiqh dan mujtahid-mujtahid yang memikul mazhab ini. Maka ulama-ulama ni lah yang terang kat kita macam mana nak faham ayat Quran ni, macam mana nak faham ayat, nak faham hadis ni. Maka kita ikut mazhab sebab untuk memahami Quran dan hadis. Don't forget to subscribe.